dulu. Dosa yang kau lakukan dalam sembahyang. Siapa kata dalam sembahyang tak ada dosa? Siapa kata dalam sembahyang tak ada langkah adab? Banyak bang. Kalau dalam hati kau tengah ingat duit, mulut kau bercakap, iyyaka na'budu, sanya Engkau yang kami sembah. Padahal Allah tengok di bila kau cakap senya Engkau yang kami sembah. Bila kau cakap begitu, Allah tengok hati kau. Apa benda yang ada dalam fokus dalam hati kau? Rupanya duit. Jadi tadabbur jalan-jalan, tak kisah ada apa pangkat kau dalam masjid ni, selagi kau tak reti bacaan dalam sembahyang, mengaku, tawaduk, rendahkan diri, cari buku terjemahan sembahyang. Kalau andainya di antara hal kadang yang tak ada tafsir Quran, beli tafsir Quran, baca terjemahan Al-Quran. Yang itu syarat dia bang. Kau tak baca Quran tu, dia jadi satu golongan yang golongan tu kadang-kadang dia tahu hukum tu daripada Al-Quran, lalu dia berpaling sengaja dalam keadaan buang tak perasan tentang hukum Tuhan. Yang ini perangai ahli kitab Yahudi zaman Rasulullah. Ya bang, hukum tu ada, jangan buat tak tahu je. Kita hidup ni sekejap aja, dan duduk atas dunia ni nak berjalan 63 tahun, 2 jam 20 minit pada waktu akhirat. 63 tahun, 2 jam 20 minit pada waktu akhirat. Tak lama lagi kita akan kembali, semua orang kena panggil. Sama ada dipanggil satu-satu ataupun datangnya tiupan sangkakala, dipanggil semuanya akan berhimpun. Hal kadang nak bagi tahu dalam masa 2 jam 20 minit ini, dia merupakan pentas ujian. Bukan tempat bermewah, bukan tempat berlazat-lazat, bukan tempat nak sibuk sambut hari keluarga, hari birthday anak, hari birthday cucu, hari birthday besan. Bukan dalam keadaan hari nak berseronok hingga lalai daripada Allah Ta'ala. Nak berseronok, syarat dia jangan lepas, jangan hilang ingatan, jangan hilang hubungan dengan Allah. Tiba-tiba dalam keadaan tak perasan, cubalah tengok sekali-sekali. Bila tengok IC itu photostat, pergi kedai photostat, besarkan IC itu lebih kurang besar Plywood, besarkan. Dah tengok Plywood lahir. Oh, aku ni lahir tahun 63. Tu saya punya, tak ada rahsia umur. Saya lahir tahun 63. Dah 63, mak datuk, sekarang umur aku dah 57. Apa yang telah aku buat di antara perjalanan aku, dah 2 jam lebih di atas dunia. Tak lama lagi Tuhan aku akan panggil. Rupanya sembahyang aku belum lagi tiba ke Tuhan. Sembahyang aku belum lagi terhubung dengan Tuhan. Hal keadaan berpuluh tahun Tuhan kasih aku makan, minum, kesihatan, nikmat suami, isteri, hak kereta, kenderaan. Hal keadaan aku tak pernah menunjukkan waktu untuk aku bersyukur kepada Allah. Dah 57 tahun aku sibuk dengan dunia, hingga bacaan dalam sembahyang pun aku tak tahu apa yang aku bercakap dengan Tuhan selama ini. Keadaan dah 57, aku cakap ni usaha semula tau, bukan kau. Dah 57 tahun kau duduk atas muka bumi Allah, kau makan rezeki Allah, macam-macam kau makan. Keadaan macam-macam yang kau dah buat, dan yang kau dapat rezeki daripada Allah Ta'ala. Rupanya dalam keadaan aku kasih kau peta yang bernama Al-Quran, kau tak pernah buka peta aku. Dan ada mereka yang rajin membaca peta aku tapi tak faham bagi perjalanan peta. Ada orang yang rajin baca peta aku tapi dalam keadaan faham perjalanan peta, tapi keangkuhan mereka dengan duit, pangkat, darjat, pengaruh yang ada di atas dunia membuatkan dia membuta tuli dia apa yang disarankan oleh Al-Quran. Tunggu jawapan dia pasti. Inna muntazirun. Ya, inna muntazirun. Kami akan menunggu, kata Tuhan. Tuhan tunggu. Faham? Ada pertemuan yang tak selesai sini je lah bang. Bukan tafsir inna rabbahum bihim yawma izzillah khabir. Dia bongkarkan. Yang kau buat ini atas niat apa, dia keluarkan. Kau buat ni atas niat apa, dia keluarkan. Kau beli ikan parang keras, terbau keras, ikan parang bawa naik laut, keras lagi. Bukan parang, ikan parang. Parang dah betul keras. Kau beli mahal-mahal, padahal tengok tengkuk kau tertenggelam kambing jauh, kedekut, na'uzubillah. Tapi kenapa hari itu kau belikan parang mahal-mahal? Supaya mengharapkan pujian daripada isteri, mengharapkan di antara kesukaan daripada isteri, mengharap pau yang kecil macam itu pun Tuhan bongkarkan. Tuan-tuan minta, ya Allah, ya Tuhanku, hisaplah aku ya Allah dengan kurniaan kau, dengan anugerah kau. Jangan minta kalau andainya dihisap dengan keadilan Allah, takkan ada manusia yang akan lepas, tuan-tuan, dibandingkan dengan syukur yang kau manjatkan dengan nikmat yang Tuhan turunkan. Dia tak tahu dia tujuan apa hidup. Dia lebih dengar cakap bini daripada cakap Allah.
Dia lebih dengar cakap laki ke arah larah daripada cakap Allah. Dia lebih diikutkan untuk kebahagiaan anak, walaupun bapa nak kena tuai dengan Israel. Demi kebahagiaan anak, bapa boleh letakkan ingatan terhadap Allah buat seketika. Kau nak tengok lepas kita mati besok macam mana anak kita pergi kubur kita, maka kata saham kau tengok hari ni. Hari ni kau yang hidup atas dunia zaman yang ada sekarang mewah dengan rezeki ni, dalam berapa kali setahun, berapa kali kau ziarah kubur bapa kau ziarah kubur mak kau. Kalau seandainya itu keadaan yang kau lakukan kepada kubur mak kau dan bapa kau, engkau jangan harapkan anak kau akan sentiasa kunjung kubur kau, kerana bagaimana kau layan mak bapa kau dalam kubur, begitulah zuriat engkau akan layan kau ketika engkau terbaring dalam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahawa orang yang berada dalam kubur itu ibarat yang terkapai-kapai dalam lautan, yang sentiasa dalam keadaan menjerit-jerit dan minta tolong daripada anak zuriat mereka, daripada pahala-pahala tahlil bacaan Al-Quran ataupun sebagainya pada ketika itu. Anak duk leka layankan bini, duk leka dengan harta pusaka, duk lekakan dengan nikmat, dia terlupa yang mak bapak dia terkapai-kapai dalam kubur mengharapkan bantuan daripada anak-anak dia, tuan-tuan. Mengerikan. Apa dia? Mengerikan. Orang kalau tak dapat hidayat ni, satu hari kau suruh telan 2 batu nisan pun takkan dapat hidayat. Faham? Suruh telan batu nisan. Batu nisan dia orang takut sikit. Kau suruh telan batu nisan pun dia tak nak. Dah takkan boleh hidayat. Kau gendamkan Quran ni, kau perah lehai dia pun, kalau dia kata tak ada hidayat, tak ada hidayat. Kena minta dengan Tuhan, minta tolong dengan Tuhan. Bang? Maka buang. Jadi apa kerja dia? Jangan sekadar nak kepo-kepo dengan kulit.